Tolong ya. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan sebagai mereka yang bukan ahli resminya, ahli jauh. Selamat datang ke Masjid Tok Jamal. Masjid Tok Jamal yang bukan Tok Jamal, salah semua. Masjid Tok Jamal Pantai Beriman, Masjid Tok Jamal Wang Belang. Di alhamdulillah malam ini kita dapat bersama bukan semuanya dengan Allah dalam tahun support. Alhamdulillah malam ini kita dapat satu slot ujung-ujung tahun dapat dengan Ustaz, dan insyaAllah jemputan malam ini istimewa. Semoga bermanfaat dan sebagainya. Jadi dengan tidak menggunakan masa, aku telah jawab sampai ke subuh. Jadi kita serahkan diri ke Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Tok Jamal Wakam Mempelam, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi Allah izinkan kita berada di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan memberi keuntungan bagi hidup kita dalam dunia, dan insya-Allah memberi untung kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Suratul Munafiqun. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita memahami, kalau tidak banyak, sedikit daripada ayat yang dibacakan tadi. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh harta benda dan anak pinak daripada mengingati Allah. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, yakni dengan sebab anak-anak, dengan sebab harta, melalaikan dia daripada zikrillah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Keluarkanlah belanja yang dituntut oleh Allah daripada rezeki yang telah kami, yakni Allah, berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mematikan seseorang, maka dia akan berkata, wahai Tuhan, boleh tak hidupkan aku untuk tempoh yang sekejap, supaya aku dapat mengeluarkan harta yang dituntut daripadamu dan menjadi orang-orang yang baik. Apabila telah datang tempoh ajal masing-masing, maka Allah
tidak akan memberi takhir kepadanya lagi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha menilik dengan segala barang yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kamu. Tulhi makna lala. Selalu tu imam baca surah ini atau surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, telah melalaikan akan kamu oleh duk banyak ke harta benda. Jadi harta itu tidak salah dan mencari harta tidak dilarang. Yang salah ialah kita berlebih-lebih atau dengan sebab mencari harta itu kita lalai daripada kewajipan. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku jadikan kamu dan jin melainkan akhir pekerjaannya menjadi hamba kepadaku, yakni melakukan ibadah. Kalau kita sedar tujuan kita dijadikan ini, kita tidak akan lagi bermain-main lebih daripada yang sepatutnya. Firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu semua sangka bahawa kami jadikan kamu untuk bermain-main? Mu ingat aku buat mu ni untuk pergi main bola? Mu ingat aku buat mu ni untuk pergi main badminton ke? Mu ingat aku buat mu ni untuk pergi raung basikal je petang-petang? Untuk main golf je, untuk berhibur saja. Wa annakum ilaina la turja'un, kamu tidak akan dibawa balik datang bertemu aku kemudian daripada mati. Amwalukum wala auladukum, harta dan anak-anak. Di dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu maksud dia. Sesungguhnya atau hanya senya harta kamu tu dan anak bini kamu itu adalah fitnah. Apa maksud anak dan harta itu fitnah? Maknanya tak kena cara dia menjadi keburukan bagi kita. Fitnah itu bukan makna tahmah, menuduh. Fitnah dalam ayat ini keburukan. Sedangkan harta kalau kena cara dia membawa kebaikan bagi kita. Anak, isteri, cucu dan sebagainya memberi kebaikan bagi kita. Tapi tak kena cara nak amwalukum wa auladukum fitnah. Segala hartamu dan anak cucumu menjadi fitnah. Ya, ini dalam ayat yang pertama kita baca, tulhikum. Apa fitnah dia? Harta dan anak-anak, tulhikum an zikrillah, melalaikan kamu semua daripada perintah Allah. Kan ni nak cari harta siapa tak semayang? Siapa tak semayang? Sedangkan orang yang tak semayang ni masuk neraka. Mana dia rela masuk neraka untuk cari seng 10 ya 20 ya. Siapa sini dalam masjid ni pendapatan dia 1 juta sebulan? Ada tak cakap tangan? 500,000? 50,000 sebulan? Ada. 3,000 tu muka jadi macam beruk. Turun pagi balik petang, nelah muka. Nak boleh 3,000 sebulan. No, hak boleh 1 juta. Pergi di Kuala Lumpur, hak ni 1 juta pendapatan sebulan. Saya pernah minum air dengan seorang laki-laki lah. Dia ni orang menega lah. Dia orang menega. Pendapatan dia 70-80,000 sehari. Bersih. Allah. Sehari, bukan sebulan. Ramai. Kalau orang kaya di Kuala Lumpur ramai. Tak usah tengok kubur-kubur di Kuala Lumpur. Tengok kubur di Wakaf Pelang dah. Hari yang paling ramai orang ziarah kubur hari Jumaat. Berapa orang ada kubur? Tak ada orang lagi dah. Al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis yantaziru da'wata ahlillah. Mayat yang diletak di dalam kubur itu semua keadaannya seperti orang yang sedang lemas di dalam laut. Sedang tenggelam, menunggu-nunggu akan pertolongan daripada sanak saudaranya. Fa iza laikathu kanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha. Bila sanak saudaranya yang masih hidup berdoa untuknya, istighfar untuknya, bersedekah untuknya, maka apa yang dia dapat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berapa orang pergi kubur?
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah sudah wafat, rindunya kepada Nabi sehingga dibilang oleh Ibnu Abbas, kata setengah riwayat, 100 kali pergi sehari. Pergi sebetul kubur Nabi balik. Pergi sebetul balik 100 kali sehari. Kita bukan suruh pergi 100 kali sehari. Zurul kubura fa innaha tuzakirul maut. Nabi kata ziarah-ziarahlah kubur kerana dia mengingatkan kamu kepada kematian dan akhirat. Jadi kalau kita laju sangat kutik ke pitih, jadi slow sikit. Kalau duduk tengah rasuah jadi nak berhenti rasuah. Kalau duduk gila nak buat kebun jadi slow sikit. Kata nak tengok penduduk kampung tu suka tak pada agama, jangan pergi di masjid, pergi di kubur. Faham? Ramai tak pergi ziarah kubur? Bukan kata ibu bapa. Seorang laki-laki kulit hitam. Ada satu riwayat perempuan. Negro lah zaman Nabi. Dia ni bukan orang AJK masjid. Tapi dia Nabi duduk perhati tengok. Dia kalau ada sapah dia waktu baik kita tahu. Kalau ada debu-debu dia bang hilak, dia bersih masjid. Tiba-tiba tak ada lama. Dan Nabi tanya pak mana hak kulit hitam hak duk bersih masjid. Orang kata mati dah. Nabi kata apa dak khabar kat aku? Tapi Nabi tak cakap terenung gitu, kita terjemah baca hadis, baca sanak pula, malah esok selesai. Apa dak khabar? Jadi sahabat kata tak apa kita pergi tunjuk. Nabi suruh tunjuk kubur. Ditunjuk. Dan Nabi sampai di kubur, Nabi semayang jenazah di atas kubur. Faham? Bukan kata ziarah saja, semayang jenazah. Kita mak hak lahirkan kita tak pergi kubur dia. Faham tak pergi? Tahu tak? Tak pergi. Lalu saja lah kot kubur. Turun pagi balik petang. Cari apa? Cari witi. Lalu kot kubur mak. Faham? Tapi tak ada kepentingan bagi. Kerana apa? Kerana dia anak yang tak erti bahasa. Tahu tak? Tak erti bahasa tu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakanlah adakah sama orang yang ada pengetahuan dengan orang yang tak ada pengetahuan? Takkan sama. Raya baru pergi. Raya baru pergi. Tunggu tu baik lagu Salomah lah radio. Barulah nak pergi ziarah kubur. Faham? Tu pun salah duduk kubur orang lain. Dah lama tak pergi, kubur JKK je pergi duduk. Faham? Salah duduk. Faham? Tu kata apa duduk kubur ayah hamba? Bukan kubur ayah hamba ni, bukan. Tengok nama tu, Mak Ismail. Faham? Tu dah erti baca Jawi. Faham tak lagi? Putih cair ya. Straight time kepit ni. Ini masalah kita. Bukan marah. Jauh dah kita ni daripada akhirat. Orang yang paling bersusah payah mengandungkan dia 9 bulan, mati, kubur pun dia tak pergi. Ayah dia yang cari duit ke dia, nak sekolah, nak makan, nak berobat dan sebagainya, tak ada layang. Yang penting hidup dia. Boleh bini seorang, lepas boleh bayar exia sebulan 400, beres bah. Hidup aku telah berjaya. Dah tu bukan mayat makmu lah pagar aku. Tu dah, tapi bagi dia macam bakar anjing dalam pagar kubur. Tak ada kepentingan apa, nak ziarah dan sebagainya. Itu contoh. Tak? Tapi kalau kerajaan umum, bertisau Terengganu umum dalam radio, mulai tahun 2022, 1 bulan 1, kerajaan Terengganu akan memberi bayaran kepada siapa yang ziarah kubur pada setiap hari Jumaat, RM15,000 cash di pintu kubur. Tengok. Parking ni kalau kubur Tok Jamal, siapa Langkawi? Faham tak? Betul tak? Kamunya ziarah Melaka tak kubur? Seminit buat apa? RM15,000. Ramai tak orang ziarah? Ramai lah, pasal kita bukan bertuhankan Allah, bertuhankan pitih. Kata Ibrahim bin Adham, likulli ummatin sanam wa sanamu hadhil ummah ad-dadanir wa darahim. Tiap-tiap umat ada berhalanya.
berhala umat ini adalah pitih. Faham? La tulhikum amwalukum, jangan sebab nak cara ke harta, cari ke pitih, cari ke duit sampai kamu lalai dari semayang. Pergi Kuala Lumpur dak semayang, pergi tas Rembang dak semayang juga, lipat balik tang Losto dak semayang buat apa? Bawa lori. Baru ni kecoh dia babah dak berhenti semayang. Habis 40 orang dak semayang belaka. Faham? Jenis direba-direba gitu ambil tidurkan. Faham lagi? Biar tak bangun terus. Nyusah kau orang. Kawan ni dapat tak tahu benda dah. Tak. Buat apa tak berhenti, buat apa tak berhenti dah. Hak kaki semayang lah. Hak kaki tidur, tak berhenti beres dah. Alasan kemah. Dah. Nampak tak? Ini masalah. Kenapa? Kerana cari duit. Dah gaji dia babah. Siapa tak 800,000 sebulan? Apa tak semayang? Nampak tak? Nak. Bawa bank di atas plastik je Sungai Tong. Tak mayang. La ilaha illallah. Mandi air gayung di rumah. Tak mayang dah. Dah kalau gaji 1 juta. Nak. Tidur pakai obat nyamuk Fumakila. Kat belakang. Kerak waktu bik. Ketak patah dah dia nak selit tu. Mana susahnya hidup. Tak mayang dah. Rela masuk neraka ramai-ramai. Kerana apa? Amwal. Kerana harta. Nak jaga kedai punya pasal apa dak nak pergi sejik. Nak jamu lijah apa orang duk ngajar apa dak lagi sokmo tu benda. Orang duk ngajar akidah, ngajar betul sifat 20, ngajar hadis, ngajar kelebihan tu kelebihan ni semayangmu apa dak pergi. Hamba nak pergi sangat. Ada orang nak jaga kedai. Jaga kedai. Zaman muda jahil tukir dah. Tak tahu ke hukum, tak tahu ke sah batas semayang. Faham? Bahan lara. Tua ke kedai pada pergi sejik. Nampak? Kaum muhajirin bila diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, tak ada soal dah kedai, habis pakat tinggal. Dah kedai tak kau boleh boh tahu tu. Tinggal kedai, tu tak? Tinggal kedai. Kaum Ansar orang Madinah bila datang orang muhajirin, hak ada 2 kedai, dia beri sedekah sekedai ke kawan dia. Nampak? Tu. Kita jaga kedai, siapa dak dah nak pergi dengar. Nak? Orang bang garik, orang doda roti jana. Hak mana si nak pergi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berau budak-budak lepas main bola, siapa berkedai? Nak? Roti kosong lapang, telur dapat 2, telur biasa 3, misuk pak. Takkan nak pergi surga. Okey hati sana. Faham? Ne? Asyhadu an la ilaha illallah. Ambil telefon. Hayya 'ala salah. Tu tak? Ada. Waktu yang paling pendek maghrib. Prime time tutup ah. Kerjaan pun satu hal. Waktu baik lah. Berapa orang tutup. Faham? Kejap 15 minit. Untuk semayang. Tak semayang masuk neraka. Faham? Mula-mula pelik dah tak? Lama-lama biasa lah. Garik tutup. 15 minit. Nak masuk duduk, tak ada benda lagi. Tokek nak semayang. Mu tak apa. Mu sapir orang luar berhenti makan misuk. Faham? Mu semayang jamak tak apa. Tapi tokek tak mu sapir. Dia nak semayang je. Faham? Aduk congok situ 15 minit. Lama-lama orang pergi Terengganu tahu lah. Garik, semayang 15 minit. Kan comel tu. Tuju tak? Dah. Nak ngundi pula. Tak, betul tak? Benda baik, benda baik kita cadang je lah. Cari duit. Kalau ngaji tu ujang sikit tak pergi dah. Kau belajar agama. Tengah siap-siap tu dah lah. Lama tak pergi dengar, rasa nak pergi dengar kali malam ni. 6 tahun lebih tak pergi dengar. Faham tak? Pakai haji Melayu dah molek habis bawa masuk rokok atas kepala khatak bunyi ujang 2 titik atas zinc. Ujang pula. 2 titik air ujang jatuh atas zinc, dia jadi fasik, tidak hadir majlis ilmu.
Nabi peluh khabar talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama akhirat itu wajib atas kalian Islam. Wajib tak wajib? Peduli apa? 2 titik air hujan jadi alasan. Faham? Ada orang hujan 2 titik dah pergi kerja. Hujan apa peti ni? Kapan lik kok celah peti. Faham tak ni? Lik. Hak duduk akan pelang gaus ming sungatong. Hak duduk sungatong atau mosek kemama. Hak duduk kemama atau plywood meluh. Faham? Hak duduk meluh. Mari kerja sini. Nah, merah muka macam udang kedai bakar. Cari 50 riyal, 60 riyal. Nah, lepas tu semayang tak betul. Zaman Nabi ambil wuduk tak betul. Nabi tengok tak betul. Nabi kata gua ni, sebab tumit belakang tak kena air. Depan air banyak. Nabi nampak. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka 2 kaki ini dalam api neraka jahanam. Tu zaman Nabi. Tak betul wuduk. Nak masuk neraka. Zaman Nabi zaman paling berkat. Zaman Nabi ya. Zaman paling banyak rahmat zaman Nabi. Zaman paling banyak dibuka pintu syurga zaman Nabi. Zaman paling banyak turun malaikat ke bumi zaman Nabi. Betul tak? Zaman paling banyak mendapat keampunan Allah dan rahmat Allah zaman Nabi. Dalam gitu pun dia tak belajar bab wuduk. Wuduknya tidak sah. Sampai Nabi kata, "Wai, celaka." Dan kita zaman ni tak belajar pula, duduk pula zaman paling sui. Faham lagi? Zaman lebong, zaman nipu, zaman faham piti harang belaka. Nak, tak ngaji pula. Tu, alik sana pada wei lagi. Nah. Kamarah. Tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Berilah tazkirah. Kerana tazkirah itu dia memberi kesan kepada hati orang beriman. Wa may yaf'al zalika, barang siapa yang sebab duk cari vitih, duk kerja punya pasal atau kerana anak-anak dia cuai daripada perintah Allah, wa ulaika humul khasirun. Mereka lah orang yang rugi. Dunia nampak macam untung, akhirat rugi. Nampak? Kita tak pandai berenang. Orang ajak kita pergi di laut sampai air dalam-dalam 200-300 kaki, orang tolaklah laut. Nak tak? Dalam kolam lemah. Faham lagi? Laut 100 depa 5 kaki. Dah 100 depa 500 kaki. Faham? Tolak jatuhlah laut belaka. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annahu dakhala al-bahra bila safinatin." Barang siapa dihantar ke kubur dengan tidak ada bekal amal saleh, samalah seperti dilemparkan orang ke dalam laut dengan tidak ada pelapung. Tahu tak? Dah. Mak kita, tok kita, mak tok tua, tok nyang, buh atas speedboat pergi dengan laut tolak. Gitulah. Kalau dalam kubur lagi. Kita umur apa? 30. 30 tu tak reti lagi nak eja nama sendiri Jawi. 30 dah umur, Tuhan Wi 30. Eja nama sendiri tu Jawi tak boleh. Orang Jepun dia tidak malu kalau tidak boleh baca surat khabar siang kerana dia Jepun. Lagi. Orang Perancis tidak malu kalau tidak boleh baca surat khabar Arab. Faham? Orang apa benda ni Brazil dia tidak malu kalau tidak boleh maknanya eja dalam tulisan Jawi. Tapi kita orang Jawi tak reti tulisan Jawi. Tak? Tak malu. Betul tak? Nak spelling nama diri tak boleh. Dan nama pun nama Ahmad je Jawi. Ahmad Lamalik your skeleton dry. Kalau orang putih lah Lamalik korok kering pun. Faham? Ni masalah.
Betul tak? Ha ni. 65 umur nak anak-anak tak ada heng. Dah macam mana? Tak sah Fatihah, tak sah semayang. Kita tidak wajib belajar jadi ulama. Faham? Sekadar sah amal kita. Ni kerja khani tu, kerja Messi tu, kerja doktor tu, jadi ni tu, jadi polis tu, kata pasang motor tu, kerja kontrak tu. Siapa dak pergi belajar? Siapa dak pergi surau? Siapa dak kenal nama tu bila kapung? Ha. Pasal apa? Pasal dak dang nak cara. Nak masing-masing duk sibuk benda. Cari piti. Tua cara tua, muda cara muda. Orang tua dalam bab lain tua. Dalam bab itih dak tua. Asy-syaikhu syabun fi talabil mal wad dunya. Orang tualah, tapi dalam bab cari pitih dan harta benda syabun, dia jadi muda. Tak tua dia. Dalam hadis yang lain, yahramu ibnu Adam illa fisnatan. Manusia menjadi tua melainkan dua benda tidak tua. Pertama, al-hirsu. Yang kedua, al-mal. Tamak. Yang kedua, harta benda. Obat tu tak tua. Ini masalah itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah. Hendaklah kamu bayar zakat, hak wajib, dan sedekahlah hak sunat. Mimma, daripada harta, razaqnakum, yang Allah beri pinjam kepada kamu. Itu ayat. Ayat ini menjadi dalil harta kita bukan hak kita. Mimma, daripada harta, razaqna, kami yang beri. Harta kita ni Allah bagi pinjam. Kita duk berasa hak kita pasal ada cerdik tu. Nabi kata seorang laki-laki dia berahi sangat khabar, duk bilang harta dia. Haza amali wa haza mali, haza mali. Ini harta aku, ini harta aku, ini harta aku. Dia duk cerita kau orang kedai kopi. Oh, belakang kalau kau pelang tu ujung bagar tu tanah hamba tu. Nak jual dah tu tapi dak kemah harga lagi. Depan malah boleh ukip ayam peluah tu. Tanah hamba tu. Oh, duk bilang. Awak padahal bukan harta dia, Nabi suka. Tak ada reti. Harta dia tu, hak diwi korang tu harta dia. Kita ada piti, kita beli baju, kita sedekah orang. Itulah harta kita. Rumah kita, tanah kita sedekah. Infak fi sabilillah. Jadi madrasah, jadi masjid, jadi surau, jadi rumah anak yatim, jadi pondok. Tu rumah kita. Dah kita duduk, kan? Tu pinjam. Suruh balik lagi. Nampak tak? Harta kita, hak kita beri ke orang. Jadi kita ada tak lagi harta kalau sebenarnya? Ada lagi lah. Dan kita tak ada beri ke orang. Tak beri makan ke orang, tak beri sedekah ke orang. Nak rumah tak beri ke orang. Tak ada harta sebenarnya kita. Kosong balik lagi. Balik kosong. Tak? Tu yang pernah sahabat-sahabat Ansar Madinah, Nabi kata ingat tu esok orang sapa, muhajirin lagi sapa daripada Mekah, bukan saudara mara mung tapi saudara seagama kita. Berilah harta kamu sebahagian kepada mereka. Tak cakap banyak sahabat. Hak ada 2 kedai, wi sekedai. Hak ada 2 kebun, wi sekebun. Hak ada unta 50 ekor, bagi 2. Padahal tak ada kena-mengena, waris pun tak. Kerana apa? Nabi kau ni. Sebab tu turun ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, bukan kita tu, kamu tu dalam kitab tafsir. Sahabat Nabi. Umat terbaik di kalangan manusia. Kita nak pergi kebun kat orang, kedai kat orang. Cucu mari beli biskut timbang. Tapi bukan orang pelang lah. Orang teluk paku tu. Toki jual kedai ruci. Cucu mari beli biskut jagung. Biskut jagung 40 sen. Toki timbang. Padahal mak dia anak mung.
Timbang buat benda. Betul tak? Ambil wing ngetong-tong. Ambil setong. So mari seminggu. Tok Ki sibuk. Boleh tak kira. Dah tidak mari pula lagi. Tak boleh nak duduk diam Tok Ki. Kakak 10%. Kakak 10%. Timbang apa? Wing setong. Setong tu ada 2,000. Dah. 36 ya setong. Betul tak? Dah. Tu hak ada gula. Biskut tawa. 24 ya setong. Timbang. Lebih 2 keping ambil mula. Alah bala Tok Ki. Macam gitu nak syurga Firdaus. Allah Rabbi. Ambil mula. Nak. Dia jumpa budak-budak ni witih dia. Tu amal kita gitu. Sebelum mati gitu. Jumpa budak-budak ada witih, ada pitih halus dah. Ada pitih halus dah. Nak guna bang. Tengok ada sia-sia aku. Tak ada tak apa. Ada gak hari kita pitih ada 400 pitih 100. Pitih ke siap dah. Lah kita dak ubi lah. Nak. Tapi kalau ada sia-sia budak-budak. Budak nak pergi beli, kita nak beli ke? Saya bayar dik. Kedai ruci. Berapa budak ni? 4 riyal. Tu jalan syurga kita, faham lagi? Jadi wa anfiqu keluarkan makna kalau yang wajib zakat, kalau yang sunat sedekah. Mimma razaqnakum daripada harta yang kami beri pinjam kepada kamu. Sebelum qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang seorang kamu oleh kematian. Dan mari malakul maut, assalamualaikum abang haji, balik awal. Dia dah undur dah. Dia tak macam ke malakul maut ni, dia tidak macam Food Panda. Dia ada hari salah. Hari salah. Duk katok itu bagus. Salah mahnung. Dia tak ada salah gitu. Malakul maut dia tentera Allah, jundullah. Dia tidak ada badar, tidak ada denguk, dia tidak ada apa. Dia cerdik, dia bijak. Wa yaf'alu nama yu'marun, apa yang Tuhan buat, itulah hak dia buat. Apa yang Tuhan suruh, hak itulah hak dia buat. Dan tak boleh tawar-menawar. Atas dunia boleh tawar-menawar. Faham? Mulai-mulai ada 3 kilo dengan dadah-dadah. Ada dah kapung mula. Main pitih. Faham lagi? Itu dunia. Akhirat boleh? Tak boleh. Datang maut itu maksudnya datang malakul maut. Dia mengambil roh kita. Yang mematikan bukan malakul maut. Allah ni yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup, dia yang memati. Bila malakul maut cabut nyawa, Allah mematikan dia. Faham lagi? Dah kita tahu bila mati? Tak tahu. Kalau rotek senang. Dia nak pergi jalan tengok di cermin, lambat lagi. 32 hari bulan 12, lambat lagi. Ni baru 24, lambat lagi lah, dah lagi lah. Betul tak? Nak pergi Kuala Lumpur, dah lagi 4 hari. Dah 32 hari bulan 12, 7 hari lagi. Contoh, mu jangan suka je mak. Tak? Senang. Mu balik tekak, balik tapak kaki, celah atas belakang dia. Tarikh mati. Tak ada tulis situ, tulis mana? Tulis masa ni. Allah perintah masa 4 bulan duduk dalam perut mak. Uktub umrahu. Tulis amal dia. Malaikat pun tulis. Dan malaikat ambil mana? Malaikat pakai lampu seling. Tengok di lauh mahfuz. Ni? Sekian ribu bulan, umur sekian, lahir sekian ribu bulan, mati sekian ribu bulan. Tak ada tukar bimbo ada. Kita ada nombor WhatsApp malakul maut. Tanya. Assalamualaikum. Panggil dia Israel. Dah siapa? Haji Mak. Tok Yaman. Apa tu? Nak tahu mati itulah bila. Dah lama dah ni. 2001. Tahu? 2022. Dah 2022. 8 hari lagi.
Dah kali ejah kan? Boleh je 50,000. Oh, orang ada reti lambat mati. Betul tak? Kalau gitu 50,000 dah 50,000, bila pula mati? Tahun depan nuang pula. Alah, tahun depan cari pula 50,000 lagi. Tak gitu. Nabi ke wali Allah ke orang saleh para sahabat, siapa masa mak cabut. Gitu. Tak boleh anjak. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang tempoh kematian kamu, tak boleh undur atau cepat walau 1 saat. Bila mati fayakulah Rabbi, berkatalah roh Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, boleh tak anjak sikit lagi, ila ajalin qarib, tak panjang, biar tak setahun pun, bulan tak apa dah, bulan lagi boleh tak mati, hidup mula seminggu boleh tak, 3 hari boleh tak? Sebab apa? Fa asaddaqu, aku nak bayar zakat, aku nak bersedekah, aku nak tu nak ni, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang baik dah, aku nak pergi sejik, tak balik dah, tidur terus sejik. Katanya roh. Faham lagi? Dalil walai yuakhirallahu nafsa iza jaa ajaluha. Bila sedang sudah habis tempoh hidup, ajal itu bukan mati, ajal itu tempoh hidup. Bila habis tempoh hidup, matilah mung, dan tidak akan dilambatkan sedikit pun. Tinggallah kita. Kalau cicing beliang 500,000 cabut tak? Tukang mandi cabut. Cicing mesti cabut. Yang tidak cabut, cicing yang kalau cabut menyakitkan mayat, baru orang tak cabut. Lagi sekeru ni dalam tubuh kita ni tak wajib belah mayat, ambil balik sekeru. Kerana menyakitkan mayat. Hukum menyakiti mayat itu haram, dosa besar. Tapi yang boleh cabut, dicabut. Seluar dalang cabut, kain cabut, pakai topi cabut, serban cabut, cicing cabut. Rata tak usah kata hak 50,000, hak 15 riyal cabut. Tinggal benda, tinggal orang putih panggil naked, orang Terengganu panggil kotek-kotek. Betul tak? Tinggal kotek-kotek. Maksudnya puing lanjang bulat. Kerana apa? Kerana itulah hakikat kemewahan masing-masing. Itulah maksudnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kamu semua papa kedana. Mana dalil kita papa kedana? Tengok masa lahir. Ada seluar tak? Baju tak ada, pakaian tak ada, bagai kemah, telanjang bogel. Telanjang bogel itu maksudnya paling miskin. Kalau miskin ada baju, ada seluar, selas pinggang, tak miskin lagi. Paling miskin, telanjang. Faham lagi? Maka dilahirkan kita dalam keadaan telanjang, maksudnya paling miskin. Kita ni 3 kali telanjang, sekali pakai baju. 3 kali telanjang, sekali pakai baju. Dah kalau main bola 3-1 menang ke kalah? Kena 3. Kalah 3-1. Faham? Main rugby 3-1 kalah. Main apa kalau kena 3-1 kalah. Mana lanjang 3 apa? Pertama dilahirkan. Kemudian bila kita hidup, kita ada pakaian. Betul tak? Satu sama. Satu sama. Dah mati lagi, orang cabut lah baju. Cabut. Esko, MB, puing. Tok Imam, puing. Telanjang lagi. Tok Bila, Ustaz, Tok Guru. Habis lanjang belaka. Nak mandi. Cuma ditutup dengan kain. Haram dimandi dalam keadaan bogel. Tapi dibogelkan untuk dimandikan. Dan tempat mandi itu ditutup. Orang yang memandikan haram melihat aurat mayat. Mandi dari luar kain.
Faham tak lagi? Cabut habis. 2-1. Ha. 2-1 tak? Beranak lanjang. Hidup dunia wajib baju. Ha, satu sama. Mati lanjang pula. 2-1. Akhirat lagi bakit lanjang pula. Yusyarun nasu yaumal qiyamati uryana. Nabi kata akan dihimpunkan manusia dari kubur masing-masing di hari kiamat. Uryana, telanjang pula. 3-1. Ha, itu hakikat diri kita. Faham tak? Ha, jadi mu kaya tak ada salah. Jangan sombong. Kekayaanmu menyebabkan kamu melihat orang lain hina. Jangan sebab mu cari kekayaan, cari piti, sampai mu terlepas tanggungjawab terhadap Allah. Dapat tak semayang. Ha. Gi Kuatang dok mayang, gi Johor dok mayang. Maybe je. Nah. Salah pergi kereta ke salah tuang ni? Salah manusia tu lah. Mana ada hari akhirat kereta Ferrari masuk neraka. Tuang dia masuk pasal dok mayang. Rumah besar 4 juta, tak masuk neraka rumah, tuang rumah. Faham? Kerana tak bayar zakat. Betul tak? Mana ada kereta masuk neraka? Orang masuk. Saya ada kenal 2 orang. 2 orang ni dia kerja menyewakan kenderaan kepada orang lain. Macam kita lah, sewa bank ni, Go Badok ada kan, sewa Exia, betul tak? 2 orang ni di Kuala Lumpur. Dia juga kerja macam itu, tapi bukan bank, jet. Seorang tu dalam 50-an umur, seorang tu 30-an. Dua-dua tu base dia di Subang. Kerja dia beli jet, personal jet, private jet, dan beri sewa 35,000, 34,000 sejam kalau kita naik. Siapa-siapa boleh naik. Tok Imam sini pun nak naik, boleh. Kita boleh kabur 34,000 sejam. Jadi pergi KL, pergi balik, habis ada 70,000. Naik serang. Faham? Dan kedua-duanya pergi ke majlis ilmu. Pergi masjid. Dengan kaya dia tu, dia boleh pergi masjid. Kita nega apa balik, tak pergi dah surah. Nak buat akuan ni. Hati kita. Hati itu ada pergantungan dengan akhirat. Hidup ini hanya sementara, semuanya akan diambil balik. Maka tidak ada pun harta masuk dalam perut kita. Faham lagi? Mung kalau baru pakai kereta Honda, badak gidah dengar. Lain naga kamu terbang. Tak boleh lagi majlis ilmu boleh sapa. Betul tak? Itu yang jahatnya kita, bukan harta. Cuma harta itu kita akan terfitnah dengan dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat kepahaman daripada ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, jangan kita lalai. Harta tidak salah. Carilah, ada orang jadi miskin, ada orang sederhana, ada orang jadi orang kaya. Tiga-tiga ni semua ahli syurga belaka. Tapi bila mereka tidak lalai daripada kewajipan beragama. Kemudian jangan kita sayang kerana harta kita ini bukan hak kita sebenarnya. Barang pinjaman saja. Pergi pinjam di library, tulis nama kita. Bila tulis nama kita, buku pustakaan bukan jadi hak kita. Tapi maksudnya kita akan dipertanggungjawabkan. Bila beli tanah, dalam gerang nama kita, dalam kereta gerang kereta nama kita, bukan hak kita. Kita dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semua itu akan balik bertukar tangan. Kita sendiri yang akan dibawa ke kubur dengan hanya memakai kain kapang saja. Kain kapang mana ada harga 8,000 selah. Nak gilah kedai India pasal RM3.90 1 meter saja. Kain papling. Nak kapah made in India. Why pay more? Kenapa bayar lebih? Murah sangat je. Repuang 5 lapis, laki 3 lapis. Bukan kita mati baru nak pergi tanam kapah, baru nak tenung buat kain kapang. Tak, siap belaka dah. Nak balik rumah tukang mandi ada belaka dah. Mu nak usai budak. Ada belaka. Betul tak? Cuma jangan kita lalai. Kata pepatah Arab, kamin pata yumsi wa yusbih amina waqad nusijat akfanuhu fahwa lam yadri. Ramainya anak-anak muda kita pagi dan petang dalam keadaan lalai bermain-main, sedangkan kain kapan mereka sudah pun siap ditenun. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba-Nya yang saleh,
yang ingat kepada akhiratnya. Wallahu alam. Sebelum kita jawab soalan orang wakaf Pelang, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan sumbangan derma. Sumbangan tuan-tuan perempuan pada malam ini untuk maslahat masjid Tok Jamal kita ini, sila gerakkan tong masjid kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Wak gerak. Tapi ini bukan zakat, ini derma masjid. Tak bagi tidak berdosa, cuma panggil bakhil. Nah, al-bakhil ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga Allah. Pelan-pelan, nah. Baik. Kita tengok soalan yang ada. Khatib membaca khutbah, teruskan memberi sumbangan derma walaupun telah dibaca soalan-soalan. Teruskan beri sumbangan. Kita mati nanti, hak ni lah pertolongan kepada kita, dipanggil sedekahun jariyatun. Sedekah itu berjalan-jalan. Bukan tong tu berjalan. Nah, maksudnya dia jadi sesuatu. Dia jadi kapek masjid, dia jadi tiang masjid, dia jadi mozaik masjid, dia jadi paip tempat ambil wuduk, dia jadi tanah masjid dan sebagainya. Bila ada orang guna benda tu, kita di alam barzah tetap ditulis berbuat amal soleh. Makna buku amalan kita ditulis. Ada amal soleh hari ni. Kerana kipas angin mu orang mari semayang petang ni. Kita kerah kerja jadi korok. Itu panggil berjalan. Faham? Tulis lagi. Dan bila ditulis, datanglah rahmat ke kubur kita. Kalau gelap, jadi cerah. Pakak-pakak ubur dalam tong. Esok kalau kita mati malam ni, esok kita duduk dalam tong tu. Lagi malam ni tak dang nak berbitil lantai, esok kita duduk dalam tong. Hak tong tu nak orang pikul tebal lepo lalu bang, mau lagi habis. Nak. Soalan yang pertama. 2 salam kanan kiri lepas solat itu untuk siapa? Siapa yang kena jawab? Dia kata dah kita semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gak dia nak pandai-pandai dia. Dia kata untuk Nabi Khidir. Mu jetik hidung dia. Faham? Ambil pelayar kepik hidung. Bak agama ni tak usah lebong. Faham? Tak usah mengaruh. Kalau bak bola tak apa mu nak lebong. 3-1 mu kata 3-2 lah, boleh tak apa. Bahan lara Faham? Bak agama jangan nak pandai-pandai. Kiri kanan salam itu untuk seluruh orang beriman, termasuk para malaikat. Itu jawapan ulama. Mu pandai pada ulama tahu tak? Itu. Dah kena jawab ke tak? Tidak wajib jawab. Itu merupakan doa kepada seluruh orang beriman. Sama ada orang beriman itu ada di kanan kita atau di kiri kita, malaikat di kanan, malaikat yang di kiri. Selawat untuk Rasulullah. Masa salam itu doa kesejahteraan untuk seluruh yang beriman. Sama ada manusia, jin dan para malaikat. Batu sunat kanan dan kiri. Dah jawab, bid'ah jawab. Dah berdosa kalau jawab, tidak berdosa kalau lepas semayang. Kalau dalam semayang haram. Adapun di luar semayang wajib jawab salam. Biduk kumpul ramai-ramai atas lampu masjid, lalu seorang budak, Assalamualaikum.
Atas sejid tadi wajib jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi, haram makmu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik awal. Syiah pun tak bodoh gitu. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Duit KWSP kita telah dibayar zakat automatik dalam tu. Jadi bila kita buat keluar duit itu, KWSP itu kena bayar tak zakat ke guana? Jawabnya, jika wang simpanan itu telah dibayar zakatnya oleh yang menjaga wang itu, tidak wajib lagi keluar zakat. Contoh bank Islam dan tabung haji, betul tak? Tabung haji kita masuk, dia dah bayarkan. Dia akan tengok setahun dia bayarkan. Jadi kita tidak wajib bayar. KWSP sebelum ini tidak dibayar zakat. Maka bila kita draw wak keluar duit, wajib bayar zakat dengan dua syarat. Pertama, sudah sampai setahun dan lebih simpanan tersebut. Yang kedua, nilai semua dalam simpanan ialah setanding dengan harga 85 gram emas semasa. Faham lagi? Tapi jika dia buat satu peraturan baru, KWSP ni, ke mana wang saya pergi, dia buat satu dasar, tiap-tiap tahun dah bayar zakat, maka kita tidak lagi wajib bayar zakat. Faham lagi? Soalan seterusnya. Akhir-akhir ini permainan politik banyak tidak adil dalam memberi tauliah pada para ustaz yang layak. Adakah ustaz yang tidak diberi tauliah sebab percaturan politik akan disoal jawab nanti bagian pejabat agama di akhirat nanti? Dia tanya ni. Di zaman Nabi SAW, zaman sahabat itu tidak ada tauliah. Tauliah ini di zaman mutaakhirin. Hukumnya harus. Kerana untuk mengawal ilmu yang disampaikan, tidak membabi buta. Ada orang sesak, ada wajib semayang, macam-macam, pelik-pelik. Jadi bagus. Sebab tu ulama-ulama tidak bangkang masalah tauliah. Untuk kawal. Supaya orang yang layak menyampaikan ilmu yang betul. Dia gitu. Pada zaman Sayyidina Ali, beliau beberapa kali membuat pemeriksaan dalam halaqah-halaqah ilmu di dalam masjid. Dan pernah dia halau beberapa orang yang mengajar kerana mengajar tak betul. Jadi kita buat tauliah ni, kerajaan buat tauliah itu bagus. Supaya bukan semua orang boleh mengajar. Jadi mengajar mengaruk dan macam-macam ni pelik-pelik. Semayang niat lah apalah macam-macam. Tak? Tetapi yang tak betulnya dipolitikkan tauliah itu. Situ yang tak betul. Tauliah itu tak salah pun. Yang salah manusia tu. Menggunakan politik, menggunakan sensitiviti politik atau kerana nafsu dan sebagainya. Faham lagi? Situ salah. Tauliah itu tidak salah. Khatib membaca khutbah tapi sound mikrofon tidak kuat. Jadi saya betulkan mic. Adakah perbuatan saya dilarang di sisi agama semasa khutbah? Jawabnya tidak. Khatib sudah beri khutbah. Ya ayuhan nas, contohnya, tapi tak dengar. Mari seorang hamba Allah bangun dan besarkan suaranya. Itu dipanggil ta'awanu alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong perkara baik. Yang dilarang, dia buat benda yang tidak disuruh. Dan tidak ada maslahat. Faham lagi? Boleh, tak ada masalah. Apa hukum kita ni kerja bomba, pergi tolong mangsa banjir, lepas tu kena marah pula. Itu kata zaman fitnah lah ni. Bukan bomba je, mufti pun kena maki lah ni. Betul tak? Mufti, ulama, tok guru, tok imam, habisnya carut belaka. Ikut suka dia. Ini zaman fitnah. Faham? Dulu tak melampau sangat. Ni zaman melampau sangat dah. Kerana kita sudah ada di ujung-ujung. Tak? Ulama, tok gurunya carut. Dah bomba benda gelah sangat. Askarnya maki. Dia kerja dia ialah cari salah orang. Untuk dia mahamung
dia maki dan dia berseronok dengan melepaskan kemarahan. Nah, itu satu daripada fitnah yang banyak akhir-akhir ini. Sebab apa? Sebab dia gagal. Dah dididik oleh orang tua dia menjadi manusia. Itu je lah. Bomba lambat kena bomba. Nah, lainlah bomba kata tak pergi. Hari ni baru banjir. Kita akan pergi kena tenggelam habis dulu baru kita pergi. Itu lain. Nah, bomba bukan jenis bawa kamera macam kita nak pukul gambar. Nah, tak usah duduk kata kat orang lah. Bila ada berlaku musibah, yang tak kena musibah, yang dekat tolong, yang jauh doa. Itu je. Dan bomba tak usah duduk era kat orang. Orang kata apa-apa pun, tugas kita jalankan. Bukan nak cari pujian orang. Kalau tak puji pun tak apa. Kita tolong bagi nasi lemak dan bantuan. Dia nak nasi ayam. Apakah hukum orang banjir yang tak bersyukur begini? Jadi kalau membawa dua, nasi lemak, nasi ayam, dia nak nasi ayam, nasi ayam. Kita beri bantuan, kita bawa dua. Dua perahu kita pergi. Satu nasi ayam, satu nasi lemak. Dia kata nak nasi ayam, nasi ayam. Jadi tak ada isu. Tambah si ayam nak si lemak. Si lemak. Tapi kalau kita bawa si lemak, dia nak si ayam, tak ada. Pum jalan. Tinggal. Itu cara dia, tahu tak? Tapi kalau kita ada pilihan, pergilah. Kita ada memang bawa si lemak. Tambah si lemak. Nak si ayam. Tambah sudah. Jalan. Faham? Tinggal. Kita sudah nak beri bantuan, dia tambah. Dia dalam keadaan merakok di padang pasir, 3 hari tak makan. Nampak tak? Ngakak. Jumpalah lembu mapu. Tak mau makan. Dia tidak mapu. Dia nak goreng kunyit. Faham lagi? Mapu hamus itu dengan lembu tu. Gitulah manusia ni. Dalam keadaan susah tu pun nak milih lagi. Ini nak buat gua ni. Itulah contoh terbaik sahabat-sahabat dulu. Faham lagi? Makanan dia tu we ke sahabat lain. Hak ni we kat tu. Mana kalau bak makan, bak minum, bak dunia, orang lain dulu. Mereka hanya berebut bak akhirat. Faham? Kita nak bawa si lemak, nak si ayam. Kaki bawa si ayam pula. Si ayam siapa? Tambah si ayam, nak tom yam. Faham lagi? Kalau nak buat mana melayang ke dia, orang lain kita tak ada nak tolong. Betul tak? Dia tambah, dah. Tak ada si ayam. Nanti minggu depan kita buka kedai si ayam, kita mari atur. Driver ambulan pasang siren. Tapi bukan bawa orang sakit, nak pergi makan je. Sampai kedai dia tutup siren. Apakah hukum? Tak boleh. Dia apakah peraturan membunyikan siren? Iaitu untuk meminta laluan, dimudahkan laluan kerana dalam keadaan kecemasan. Adakah kecemasan nak makan nasi? Situ kita berbohong. Jangan tipu. Dosa. Faham? Memang orang tak tahu. Saya sembahyang Jumaat di dalam masjid ada kapet lama. Kapet baru saya pilih kapet baru lah. Tapi duduk belakang sikit. Adakah perbuatan saya ini makruh? Mu nak sembahyang ke mu nak kapet? Kata Abdullah bin Umar, aku tengok Nabi ni sujud. Dan bila Nabi angkat kepala dari sujud, ada pasir atas kepala Nabi. Ada kapet tau. Pasir ni. Faham? Lekat. Batu-batu lekat di dahi Nabi. Tu. Bukan salah pakai kapet. Tapi nak royak susah orang dulu. Faham? Tok guru kita lah. Haji Mak Tahir. Dia askar, dia tak benar baca Quran. Di Burma tu. Dia anti agama.
Gitu kan? Myanmar tu. Jadi nak baca Quran, pergi dalam hutang. Dia dah gali dah lubang, masuk dalam lubang, tutup atas dengan daun-daun, dengan kayu lah tutup kan. Baru pasang pelita baca Quran. Nak ngaji. Tu susahnya nak ngaji Quran. Lubang tu dia ada dah lah, ni lubang Daulah, ni lubang Mamak, ni lubang Yusof. Hak jenis kaki nak baca Quran lah. Pergi masuk larak jauh kat bukit tu, bayar orang tak nampak. Takut ada orang ripuk. Faham lagi? Kaskor. Marah. Baca Quran semayang pun marah. Jadi tutup masuk dalam lubang, ngaji Quran. Kita lampu penuh lama. Dalam akuarium 3 lampu. Siap dia terkejung lah. Faham? Tak ngaji. TikTok lah. Nampak kau ni? TikTok tu syafaat dia hari kiamat lagi. Betul tak? Nampak kan ni? Jadi bila dah terang sangat mana nikmat terlalu banyak, lupa kepada yang beri nikmat. Faham? Dia gitu. Sebab tu kelalawa, kalau kita pergi jolok sarang dia tengah hari, pergi kaca dia terbang, langgar tiang api. Pasal dia tak boleh terbang dalam terang. Dia lupa. Jadi nyanyuk. Dia kena senja, garik-garik, baru nampak. Faham? Kita terlalu banyak dapat nikmat, sampai lupa kepada Tuhan yang beri nikmat. Apakah adab menuntut ilmu dalam majlis ilmu ketika mendengar kuliah? Dengan berwuduk dan memberi tumpuan kepada ilmu yang diajar dengan tanggapan lepas pada ni mungkin ni yang terakhir majlis ilmu yang kita hadir. Esok belum tentu, innaka la tadri masmuka ghada, kerana kamu tidak pasti adakah kamu masih hidup di esok hari. Nampak? Dan kalau kita nak bertanya, kita kena minta izin. Dan kita jangan tanya, sanggah atau sangkal apa yang disampaikan oleh guru. Guru tengah mengajar, mana dalil? Hadis ni sahih ke tak tu guru? Itu semua biadab belaka. Dia minta dalil dibolehkan, tapi bergantung kepada keadaan dan majlis itu sendiri. Orang tengah ceramah mugi minta dalil. Faham lagi? Marah orang. Faham? Nak minta dalil karang. Lepas dia ceramah, kita tak puas hati. Kita tanya dalil tadi betul atau tidak. Itu baru betul. Faham lagi? Kemudian jangan bercakap-cakap, melainkan budak-budak. Kerana budak-budak dia lesen besar antara bangsa. Faham? Dia tak ada masalah. Bukan kata dia boleh bercakap. Tok Imam sujud, dia boleh khabar atas belakang. Betul tak? Itu lesen budak-budak, jangan marah. Nabi sujud lama. Sampai sahabat tu kata, tak di ya Rasulullah, berapa sujud lama kan? Turun wahyu ke? Nabi kata, budak naik atas belakang, dia ogeh buat kuda. Jadi Nabi kata, kalau aku angkat, dia tidak puas bermain. Jadi aku sujud lama. Sehingga dia turun, baru aku angkat. Sebab budak-budak dia tak main lama. Jarang dia main lepas seminggu. Duduk dia dalam 20 saat itu turun. Nabi pun Allahu Akbar. Dalam semayang tu, ra'i lagi. Dan tu lesen budak-budak. Kita tengah tayak awal, nak orang hidup tariba. Kakak kan? Kakak. Faham lagi? Macam bapak beruk. Nampak? Tidak ada kasih sayang langsung. Nak budak-budak. Faham? Apa kita pergi kepok pada dia? Dah kita tengah mayang ni, mari terik kain. Lah sebut budak-budak. Hidup tariba biar dia hidup lah. Lagi tak ada najis, jangan alih. Mereka ada najis, kita pun alih. Itu kata ulama fiqh. Tak ada najis, tahiyat tu. Sampai habis buat apa? Sampai salam, hidup situ. Faham? Lain mak dia mari duduk. Baru kita sigong tak muka. Faham tak lagi? Tak reti bahasa aku semayang mari duduk tak belakang. Barulah orang tua nak. Budak-budak jangan marah. Marah ajar tak apa, marah beci ke dia. Ni kadang-kadang dia marah. Saya bawa budak-budak surah. Jangan bawa. Bising lah. Memang dia bising. Put pergi budak-budak tu tak? Kerja main. Tok Imam seluruh Malaysia ni. Masih dia omong cek je semua main belaka. Betul tak? Masih umur 6 tahun 5 tahun. Ni imam besar dah. Dulu 5 tahun mana? Mayang tu naik takipah tau.
Faham lagi? Tak? Ha. Melainkan yang hyper, itu lain ha. Itu jangan bawa masjid. Hyper ni maknanya merosakkan majlis. Faham lagi? Orang tengah ngajar di simbuh air. Tapi tak ada budak gitu. Tok Imam sujud selok kain. Tok Imam pula dak kalau lalang lah tu jeng. Faham? Tu baru kita tak bawa. Tak ada gitu. Faham? Hak ada main luar gitu je biar dia gilah. Faham lagi? Pernah kita ke satu kuliah pergi, masa semayang tu bunyi orang berenang. Rupa mandilah Allah dua orang. Dia nak lama dah Allah tu. Faham lagi? Gening. Baju pun biar Allah. Jangan marah. Akak waktu baik. Kata seronok ania, seronok ania. Anak dia ni ambil bawa balik. Ambil gambar dulu selfie. Sejarah ni. Jadi kolam renang ini. Budak-budak. Anak tak cakap dengan mak tahu dah sebab perasaan salah laku kes lama. Saya tengok siang kes anak dan ibu macam mana kata terbaik nasihat mereka. Kita ni kadang-kadang anak salah, kadang mak salah. Anak salah, mak betul, mak nasihatkan anak. Mak salah, anak betul, anak nasihatkan anak. Anak nasihat ke mak. Kerana ad-dinu nasihat. Agama ni saling menasihati. Cuma adab kena jaga. Mak boleh tinggi suara dengan anak. Anak haram tinggi suara dengan mak. Kerana ada nas. Wala tanharhuma. Jangan kamu tinggi suara akan ibu bapa. Dan mak ayah kita boleh tinggi suara dengan kita. Boleh? Tak adil gitu. Adil. Adil lah Pak Wen. Kayak gimu jadi mak ayah pula. Anakmu pula haram tinggi suara ke mu. Adil tak lagi? Faham? Sekali seorang. Nampak? Tetap. Mak salah tetap salah. Ayah salah tetap salah. Tapi adab kita menegur. Jangan tinggi suara. Dan tak boleh buat macam kawan-kawan. Kan dia adab dia lain-lain, kita dengan kawan lain, kita dengan jiran lain, kita dengan guru lain, kita dengan nabi lain, kita dengan anak-anak lain, kita dengan ibu bapa lain. Dah tak belajar nak reti apa? Hukum membaca semua bacaan dalam solat secara kuat, termasuk ketika rakaat, sujud dan lain dengan niat untuk mengajar seseorang. Kalau kita semayang berjemaah, yang kuat ialah imam. Itu pun surah dan Fatihah dan surah pada semayang subuh, maghrib, isya. Kemudian takbir intiqalat, imam kuat. Takbir intiqalat ni takbir ihram, takbir rakaat, naik dari rakaat, takbir sujud pertama, bangun duduk antara dua sujud, takbir sujud yang kedua, bangun kepada tahiyat atau bangun kepada rakaat seterusnya. Kuat. Kuat itu pada takbir dan salam tadi ialah pada 5 waktu semayang, bukan semayang yang baca kuat saja. Faham lagi? Kalau kata solat baca kuat, solat baca perlahan, tak ada kait dengan takbir. Itu Fatihah dengan surah saja. Adapun takbir ihram dan salam, takbir rakaat 5 waktu kuat. Kuat dari mana? Kuat sampai dengar oleh makmum yang hadir. Faham? Bak ramai imam salah faham. Dia takbir semayang asar lohor slow. Kerana dia ingat baca kohor. Hak baca kohor tu bukan takbir. Fatihah dengan surah. Semayang lohor baca perlahan, semayang asar baca perlahan. Takbir ihram kuat Allahu Akbar. Biar orang dengar. Faham lagi? Salam pun kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru betul. Tapi ada imam dia duk ingat ke kena kohor. Hak dalam takbir, hak dalam tu. Dengar tak? Dia congok itu. Dia imam pergi mahal roti canang untuk bilang. Pasal salah faham ni. Kuatlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Yang kohor baca Fatihah dengan surah. Ada pun makmum baca dengar di telinga saya saja. Tidak ada boleh baca kuat walaupun nak ajar orang lain. Yang nak ajar orang lain imam. Faham lagi?
Ibu saya jumpa gelang mah jatuh. Ibu saya sipang nak tuntut. Tiada siapa tuntut hingga sekarang. Ibu jual gelang mah, niat takau tuang punya gelang. Apakah hukumnya? Dia jumpa mah, takau, barang kemah. Cicing, gelang, subang, ketuk kok anda lah. Dia pun sipang rumah dia setahun. Faham tak lagi? Kemudian dia nak, pas tahun nak pergi jual apa semua. Tak boleh. Kerana Nabi kata, kalau kita jumpa, arifhu haula. Bukan sipang. Iklangkan. Faham tak? Umumkan penemuan. Bukan sipang. Ramai orang dia sipang setahun. Tak khabar orang. Kena khabar arif ini iklankan. Kalau zaman dulu, lepas mayang jemaah. Nampak? Hadirin sekalian, barang siapa yang ada kehilangan wang yang nilainya lebih kurang antara 5,000 hingga 10,000 ringgit di Jalan Kampung Tok Jamal petang kemarin, sila bertemu dengan imam masjid. Cara dia. Ni senang media sosial. Tulis dalam Facebook, Instagram, monogram, kilogram, kilometriko. Bang, banyak boleh tulis. Tahu tak? Sila berjumpa, sila gini. Itu orang panggil iklan. Setelah setahun diiklankan, tidak datang juga tuan dia, maka barulah boleh kita milik atau sedekah. Dan bila kita sudah milik RM1,000 tadi yang kita jumpa, tiba-tiba tuan dia datang pada tahun yang hadapan, wajib kena pulang balik juga. Faham lagi? Jadi bukan jumpa sipang, jumpa iklan. Dah berat gitu kena iklan. Kalau berat, jangan ambil. Haram. Yang boleh ambil orang yang nak iklan saja. Kalau nak dua orang yang tak boleh ambil. Pertama, dia nak ambil ke dia. Haram ambil. Yang kedua, dia nak ambil tapi tak mau iklan. Tak boleh ambil kau. Faham? Kalau barang cicir. Tapi barang cicir kena faham. Jangan dalam kawasan harta benda orang. Dalam pagar orang tak boleh ambil. Dalam rumah orang tak boleh ambil. Dia kata jumpa rata. Di mana jumpa rumah Cik Ani ni, jalan rumah dia. Hei, mana boleh ambil lah rumah orang. Luktah ni jalanan. Bukan permis orang. Dan lagi pula syarat barang tu kena cek. Kalau besar tak boleh. Dia jumpa brozar. Balik 2-3 hotel rumah dia. Mana boleh. Brozar orang tak ada tinggal. Lori, balik lori. Padahal tuan lori berhenti kejap, berok, lagak, dok dang balik rumah. Oh, jumpa lori tu. Enjin hidup, lari. Berdosa tak saya tidak mengambil vaksin? Adakah dikira engkar kepada pemerintah? Vaksin-vaksin ini masuk dalam berubat. Nabi kata tadawau, berobatlah. Tadawau, berobatlah kamu. Ulama-ulama berkata berobat ni maknanya ada pendapat mengatakan wajib berobat. Pendapat yang kedua mengatakan sunat berobat. Pendapat yang ketiga mengatakan harus berobat. Nah, yang kuat dua ni, sunat berobat dan harus berobat. Tidak jadi wajib berobat. Melainkan jika dia boleh, kalau tak berobat membawa kepada tidak semayang, tak boleh nak hilang nyawa dan sebagainya, maka jatuh wajib berobat. Tapi kemudian Nabi sambung, wala tatadawau biharamin. Jangan berobat dengan kaedah yang haram. Faham? Tu buat pembedahan muka tu, muka terbakar dan sebagainya, buat kan bedah plastik apa semua tu. Itu berobat tu. Faham lagi? Sebab tu ulama-ulama memfatwakan kalau buat pembedahan plastik kerana berobat harus. Kalau kerana kecantikan kosmetik haram. Contoh, anak beranak, baby rabik. Faham lagi? Maka dia buat pembedahan. Faham? Pembedahan sambung bibir ni. Nah, itu walaupun pembedahan tambah, tidak dikira mengubah hukum Allah. Itu berobat. Diharuskan. Faham? Yang kena laknat, bibir molek-molek dia dah bini. Giwat lagi. Biar jadi mucung ni. Ini banyak ni tak? Tak puas hati. Dah mulut orang Melayu, hidung Melayu, nak suruh jadi hidung macam tu. Orang putih. Macam-macam awak lah ni. Kalau tak ada piti, beli ngepik kat Shopee. Buh dalam. Jolok kot dalam. Nyakit akhir zaman. Sabarlah sekejap. Hak hidung tak macam tu. Masuk syurga lagi tak ada hidung kepek.
Dalam surga lagi tak ada kulit kutu tak ada. Rambut luruh tak ada dalam surga. Ketuk pun tak ada. Gerhak tak ada lagi. Inguh tak ada. Kecing tak ada. Bini kita azwajum mutahharah. Isteri-isteri yang mutahharah, yang sangat bersih. Di dunia ni isteri ketara. Lagi mulut mata kejana, mulut ngunyak lagi. Nah, tapi bukan orang kepelang lah. Teluk paku ni. Sekejap dia lah. Tuhan buat macam lagi lagi. Mata tak ada dah, mata beles, mata belalak ada dah. Faham lagi? Comel loteng belaka. Nah. Aduh lah. Jadi vaksin ni, bila mu cocok vaksin, ada tak larangan di situ? Sebab apa? Kalau mu cocok lagi, boleh jadi mati. Haram cocok. Kalau mu cocok lagi, jadi putus tanganmu, jadi terpotong, jadi buruk dan sebagainya. Haram. Itu perbuatan yang diharamkan. Dok lah. Dah kalau dok kerajaan beri galakkan untuk berubat. Kalau mudah berubat, kena takak dak. Dok kena takak. Dah tak mau cocok. Tak mau cocok sudah. Faham lagi? Apa hukum cas telefon guna elektrik masjid? Boleh. Jika dia yang bayar bil masjid. Dah ramai benar bayar bil, habis-habis buat kacah belaka ni. Kena hati-hatilah. Benda sabir, benda wakaf haram guna membabi buta. Jangan main-main. Bang, contohnya disediakan air wakaf untuk minum. Kita pergi ambil wuduk, haram, dosa. Kita tak tahu kala kita komah belaka. Bang, kita orang buta kan? Tak nak langgar belaka kita. Kena faham baik-baik. Mari buat lelok mayasa tidur setang buka kipas apa pecah apa 3-4 putih buat mari. Siap dengan power bank cah. Faham lagi? Tak boleh. Memandai-mandai guna harta orang awam ini haram. Tak boleh. Tok Imam walaupun dia jadi imam situ 60 tahun. Lepas mereka tu dia jadi imam dah sampai sekarang. Tak boleh dia buat balik apa dia ambil motosikal mari basuh masjid tak boleh. Kerana air itu air wakaf. Bendahari walaupun dia jadi bendahari dari zaman Alfonso dia Albuquerque main snooker 500 tahun dah jadi bendahari contoh wak. Tak boleh juga wak mari wak ambil pinggan masjid balik pakai rumah. Haram. Tak boleh. Orang ramai. No cah rumah. Cuma kalau kita tersalah. Salah itu dengan ustaz kata tak boleh. Itu ada kat aku cah sejid ni sekali, surah ni 2 kali. Pergi sedekah. Pergi ziarah surah tu mula, sedekah. Boh pitih 5 riyal tu. Biar lebih lagi lah. Itu cara dia. Hukum kita potong pokok jiran masuk dalam kawasan kita. Ni nak baloh kerak pokok pula. Lagi. Tadi baloh dengan bomba. Jadi ni tanah kita, lek ni tanah jiran lek ni. Pokok jiran gini dalam tanah dia. Tapi rating mari belah rumah kita. Dah rating tak kira, dia tak tanya orang tu. Ikut suka dia nak tumbuh kat mana. Dia bukan duduk lek tajiran apa jadi gitu. Dia masuk di kita, dia duduk tak ke tengah tak ke langit, masuk rumah jiran, lebih rumah kita. Hukum ke mana? Hukumnya jika mudarat seperti merosakkan atak kita, atau boleh patah menyebabkan cedera anak-anak kita, atau ada benda yang duduk atas tu macam benda-benda lebah dan sebagainya, atau kita sakok nak lalu, tubik kat pagar kita sakok nak lalu, maka ndak, kalau kita tidak berkenan, tidak suka, mesti kita suruh tuang dia potong dulu. Tak boleh kita potong kerana pokok orang tu undang-undang fiqh. Faham? Suruh tuang dia dulu potong. Apabila tuang dia potong, sesat. Tuang dia kata tak mau potong. Ulama jawab, jika tuang dia tak mau potong, maka wajib suruh tuang dia terik. Ikat buah belah dia. Kalau boleh terik. Tak boleh terik, maka dia tak mau potong, baru boleh kita tuang tanah potong. Jangan potong lalu, tak boleh. Faham tak lagi? Kena suruh tuang dia potong dulu.
Nampak? Pokok nyo ni cendol tahu rumah kita, tahu rumah dia tak. Dah kalau jatuh dak bahan tanah. Pokok nyo kan macam togel, camboh. Faham? Kali bungok di 3-4 orang pecah kepala. Nah, maka tuan tanah yang tak mau potong berdosa. Kerana dia memudaratkan nyawa orang lain. Tapi kita tak kira dosa tak dosa. Faham? Mu berani potong, aku tatah mu dengan golok aku ni. Ya, dia main gitu. Macam duk lautan, tak ada agama belaka. Betul tak? Ha? Dan kan agama itu menyelesaikan masalah peraturan. Kita hidup Islam ni religious. Maksudnya the way of life, peraturan hidup. Kita ikut lah. Nah, jadi bila tak mau potong, kita kerak pokoknya ni dan belanja upah kerak atas tuang pokok. Katakan itu upah orang 100, tuang pokok kena bayar. Apa semua kerak kena bayar? Maka berhutanglah dia sampai mati. Bila tuang pokok ni mati, tidak boleh dibahagikan pesakanya sebelum dibayar RM100 pada tuang tanah tadi. Itu hukum. Bang. Kita dah dengar, dah belajar, nak kerti apa? Bang. 2-3 minit kita. Ketika kita boleh melepaskan kemarahan tapi kita tahan marah. Apakah kelebihannya? Allah sayang. Al-kadhimi wal-kadhimin al-ghaiza. Allah kasih kepada orang-orang yang bila dia marah, dia boleh tahan marah. Tu. Kita nak tak Tuhan sayang kita? Tak? Nampak? Menteri sayang kita itu suka. Tak boleh benda kau. Allah sayang kita, maka dia ampunkan dosa kita. Jadi marah ni simpan. Masa perlu saja. Masa tak perlu, tak payah marah. Orang kata kita tak pakar lah, apalah begitu ni, dah layang. Tak perlu marah benda gitu. Soalan seterusnya. Apabila Tok Imam kentut. Apabila Tok Imam kentut, macam mana Tok Imam nak passing pada makmum untuk ganti imam masa sujud? Masa sujud imam ketuk. Contohlah, kalau masih berdiri ketuk, imam lari. Faham lagi? Orang belakang pun pergi ke depan. Bagus soalan ni. Tapi kalau imam tengah sujud, begini. Di mana saja batal wudu, maka berhentilah semayang serta-merta. Wajib. Contoh, imam Maliki Yaumiddin, ketuk. Maka tak boleh sambung iyyaka na'budu. Haram. Ini kata ulama. Terus keluar. Atau tengah apa dia, sami Allahu liman hamidah. Dak kata gi rabbana. Ketuk. Jangan sambung rabbana lakal hamd. Tak ya. Malain tengah tahiyat gitu kok. At-tahiyyah. Tengah at-tahiyyah ketuk. Jangan tul mubarakah. Tak disambung dah. Terus bangun dan keluar. Melainkan 2 tepat saja boleh sambung. Bukan sambung baca, sambung perbuatan. Yang pertama dalam rakaat, yang kedua dalam sujud. Bagi siapa? Bagi imam. Makmum dan sembahyang seorang tak boleh. Dalam rakaat ketuk lari selalu, dalam sujud ketuk lari selalu. Imam saja dalam rakaat Allahu Akbar, maka bangun dulu. Bangun supaya makmum nampak. Barulah keluar. Begitu juga dalam sujud. Allahu Akbar, ketuk. Contohnya. Maka jangan lari dalam sujud. Bangun dulu. Allahu Akbar. Faham lagi? Atau tak kata. Terus bangun. Dan makmum pun angkat kepala. Sama-sama duduk, imam bangun lagi. Supaya orang tahu. Kalau lari dalam sujud, dak nyanyi ke makmum. Allahu Akbar. Wah, ni lama tak imam. Nak angkat kepala takut patah. 5 minit lebih ni. Wah, dia lama kat ni. Tu imam berok tu. Nampak dah. Jadi orang tak nampak, tak boleh. Jadi menyusahkan makmum. Itu kata ulama.
Ada orang nak pergi Mekah, ditulis dalam Facebook, siapa yang nak minta dia baca doa di Mekah, sila letak gambar dan ayat ingin doakan. Apakah pandangan mengenai trend ini? Boleh? Tak ada masalah. Kita nak pergi Mekah, kita pun tulis dalam Facebook, hamba nak pergi Mekah ni, ada siapa nak suruh doakan, boleh. Ada apa kau? Dan kalau tak mau tulis gitu, tak payah khabar. Kita pun doakan semua untuk umat Islam. Faham lagi? Tapi kawan-kawan dia, kalau kawan-kawan dia nak minta doa ke apa ke, dia tolong baca doa. Makbul wallahu alam, ambil berkat tanah suci Mekah. Faham? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, siapa nak doa 15 ya. Itu baru tak boleh. Faham? Soalan yang terakhir. Ada lagi sikit lagi. Hamba bawa lori tanah, buat jatuh tanah atas jalan. Gua ni kena akak. Kerana Nabi berjalan-jalan ada satu benda yang menghalang orang lain lalu, dan Nabi alih dulu. Sedap mu berbok jatuh. Ubuh banyak-banyak. Batu sebelum jalan bersih dulu. Nampak? Banjir besar ini ada teguran Allah. Apakah pengajaran untuk kita semua? Bila benda itu besar, dipanggil bencana. Faham lagi? Maka kalau bencana itu, sama ada gempa bumi, sama ada gunung berapi, sama ada kemarau, sama ada banjir besar, kematian, cedera dan hilang harta nyawa dan sebagainya, maka kalau ke atas orang beriman, namanya ujian. Kalau ke atas orang yang musuh-musuh Allah, namanya azab. Sama saja, banjir yang sama. Banjir yang sama, hari yang sama, benda yang sama. Tapi atas kekasih-kasih Allah, atas orang beriman, namanya adalah ujian. Tapi kalau atas musuh Allah, mangsa banjir juga, namanya azab. Faham lagi? Itulah maknanya bala. Kita duk faham, otak kita ni, bala benda yang tidak baik. Belajar mana? Bala bukan benda yang tidak baik. Bala tu ujian. Faham? La yazalul bala'u bil mu'min wala mu'minah. Sentiasalah datang bala ke atas orang beriman, laki-laki dan perempuan, fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, atau pada anak bininya, wa malihi, atau harta bendanya tergelang, hatta yalqallah ma alaihi khati'ah, sampai dia mati bila-bila Allah sudah bersih dia daripada segala dosa. Itu kelebihan dia. Faham? Wa idzibtala Ibrahim, ketika Allah membalakan Nabi Ibrahim. Apa makna bala? Menguji. Faham? Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan pada bumi itu perhiasan bagi manusia. Apa tujuan? Linabluwahum, supaya kami uji mereka itu. Asalnya linabluwa, supaya kami bala mereka itu. Bala itu mana uji? Dalam ayat lain, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kami balakan kamu, wahai orang beriman, mana yang lebih baik amal. Apa makna bala tu? Uji. Faham? Dan ada satu riwayat, la yazalul bukan. Satu hadis Nabi SAW kata, iza anzalallahu azaban, apabila Allah menurunkan akan satu azab. Kena faham baik. Asabal azabu, nampak? Maka menimpalah azab itu, mangka nafihim, siapa yang ada pada tempat yang sama. Apa makna azab? Yakni bila ada orang-orang yang Tuhan benci, ada musuh-musuh Allah pada satu negeri, Allah turunkan azab, dan kena sama azab itu oleh orang-orang beriman yang bukan jahat, tapi duduk di tempat yang sama. Seperti di tsunami. Di Aceh, tsunami di Aceh. 200,000 orang mati. Ada Tok Imam, ada kaki nombor, kaki judi, ada minum arak, ada Bilal yang menjadi mangsa. Faham? Semua itu kena bencana. Cuma nak dikatakan Allah turunkan azab bila berlakunya dua syarat. Yang pertama,
Zahara, terang-terang dilakukan kemungkaran dalam negara kita. Ada berlaku tak terang-terangan? Ada tak? Nah, dengan arak, dengan judi, dengan sebagainya. Ada tak dalam negara kita? Terang-terang. Syarat yang kedua, wahum qadiruna ala an yunkiru walam yunkir. Nabi kata mereka manusia yang ada ramai-ramai boleh pun nak engkar, tapi mereka diam, tidak mencegahnya. Iza fa'alu zalika, bila berlaku begitu, yakni kata ulama yang mensyarahkan hadis, yakni apabila terang-terangan berlaku mungkar, maksiat, dan orang yang boleh cegah tidak cegah, azaballahu amah wal khasah. Allah pun turunkan azab kena kepada orang yang buat jahat dan orang yang tidak terlibat. Nah, sama-sama menjadi manusia. Cuma akhirat, dalam hadis yang lain Nabi kata, summa yub'asu ala niyatihim wa fi riwayatin ala a'malihim. Akhirat bangkit mengikut amal masing-masing. Walaupun mau mati sekali dengan peminum arak itu dalam banjir besar, tapi mu orang saleh, suku di padang mahsyar nanti. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah budak 11 tahun menyentuh laki-laki besar? Dia gini, kanak-kanak ini maksudnya yang sudah rasa ada orang laki-laki sudah ada perasaan dengan besar saya tu. Kalau walaupun dia umur 9 tahun tapi kecek 10 tahun tapi dia kecek lagi, adat laki-laki biasa yang normal, yang tidak pelik, tidak ada perasaan kalau budak besar gitu, tidak batal. Tapi kalau umur 11 tahun pun tapi body dah, nah, mana pada adatnya orang pun tengok seronok dah kalau orang lelaki tengok, batal. Dia tidak ada tahdid dengan umur berapa-berapa. Nah, tayak jari telunjuk tak diangkat macam satu Malaysia, apakah hukumnya? Tayak jari telunjuk tak diangkat satu Malaysia, siapa suruh? Nabi ni meletakkan 3 jari begini, kemudian jari ini dia letak di tepi begitu, jadi begitu je. Tapi dia letak, dia tak apa, ditunjuk ke kiblat. Satu Malaysia bukan gini. Jadi mu semayang satu Malaysia balik awal. Faham? Duit hiburan, basking digunakan untuk buat umrah. Duit yang lara-lara seperti bermain muzik, dia bukan duit haram selalu. Dia bukan duit yang afdal. Duit yang bermain. Maka sebaik-baiknya kita nak buat benda-benda ibadat ini, biarlah duit itu duit yang apa benda ni hati kita seronok menggunakannya. Faham lagi? Dah? Sebab masalah muzik ni khilaf ulama. Ada ulama mengharamkan segala jenis muzik, tak ada kait. Ada ulama yang mengatakan semua boleh. Dan pandangan yang selalu kita ketengahkan ialah pandangan yang sederhana. Selagi dia tidak melarakan, tidak ada dihidangkan arak, tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan, tidak ada lirik yang salah pada syarak, maka hukumnya harus. Tapi harus itu dengan bersyarat, tidak berlebih-lebihan. Bini baru bersalin berapa hari? Afdal, hamba berpuasa. Bini dia bersalin, dia nak tanya berapa hari, tak mau tidur dengan bini dia. Dia haid ini sama dengan nifas. Nifas sama dengan haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Selama ada darah nifas, haram. Yang tidak haram, jima' dan baina surah wa rukbah. Antara pusat sampai ke lutut. Nampak? Ni buat gaduh dia. Umur 40 hang baru start pergi masjid, termasuk dalam golongan orang muda ke tak? Muda nak banding dengan orang lain tua. Kita umur 40, dah muda tak kita? Muda kalau nak banding dengan 70. Dah kita 60, muda nak banding dengan 95. Cuma kalau ulama. Ulama ni orang muda, orang umur 20. Orang muda, orang umur 20. Itu fiqh syariat. Kalau ulama tasawuf, 20 itu mayat. Faham? An-nas iza 40 itu mayat. Sorry. An-nasu kata ulama tasawuf, an-nasu iza balagha 40 yuqal
An-nasu iza balagha 20 yuqalu lahu syekh wa iza balagha 40 yuqalu lahu mayyit. Manusia itu bila sampai umur 20 dipanggil orang tua. Dan bila sampai umur 40 dinamakan mayat. Itu tasawuf dia halus ha. Nah, tasawuf ni bukan untuk orang kampung, untuk diri sendiri. Faham tak ke? Untuk orang kampung ni kita pakai syariat. Dah. Tak kira umur berapa pun asal mari sudah. Faham? Seorang ulama India, nama dia Syekh Muhammad bin Muhammad. Dia nama Muhammad, ayah dia Muhammad kau. Al-Hanafi, mazhab Hanafi. Dia ni lara 80 tahun. 80 tahun. Dok mayang, dok apa pada main gitu. Umur 80 dia bertaubat dan dia belajar masuk madrasah. Dia belajar sampai umur 120, panjang umur. Dan boleh menjadi mufti ketika umur 120. Sempat memberi fatwa 40 tahun, meninggal umur 160. Ni cerita 300 tahun dulu. Faham? Mana 80. Tapi kita jangan tunggu 80. Ustaz kata 80. Tunggu 80. Ni baru 30. TikTok dulu. Takut malah esok kerah kerja balik awal. Tak? Pasal ni dulu lemah jantung tahun 80-an, sakit jantung 70. Tahun 90-an sakit jantung mati umur 60. Tahun 2000 milenial sakit jantung 40. 2010 30. Ni 20 sakit jantung mati. Betul tak? Soalan terakhir, 20 tahun dah nikah, bini tak pandai-pandai masak. Tak kena sama dengan mulut kita. Guana nak tegur kita bini gini. Kita tak mau dia berasa hati. Sembang lebih Syekh ni. Soalan terakhir. Dia kata bini masak tak pandai. Tak kena dengan selera mulut dia. Tak pandai bini, tak pandai masak, tak boleh komplain. Faham? Tak sedap. Kalau masak nasi goreng jadi macam wajib. Macam pulut jadi. Faham lagi? Nampak? Jawabnya tidak boleh komplain. Kerana mu yang nak ke dia. Mu yang minta dia kan? Ke masa mu nak nikah dengan dia itu, orang ubur golok tekau. Tahu dah kita nak, dah apa dah anda masak? Lah, mu nak nikah itu mu tengok tak? Dia pandai masak ke tak? Tak. Dah mu tengok ni? Tengok muka boleh tahan. Salah mu. Kita nak kereta, pergi beli kereta potong sagar. Bayar 30,000 cash. Lepas tu pakai 3 hari komplain, marah. Buat apa? Tak boleh potong BMW. Honda gini. Tu bodoh orang panggil. Masa mu beli mu tengok tak top speed berapa? Tak tengok Mu tengok tak torque dia berapa? RPM berapa? Horsepower berapa? Tak tengok. Aku tengok pasal model baru kena kelapu tu. So apa yang di slow itulah. Dah mu nak kelapu, tidur kelapu. Ni. Kalau kita nak kahwin dengan perempuan yang pandai masak, cari yang pandai masak. Moci saya nak kenang anak, tapi nak tanya pandai masak tak? Kalau pandai kita nak, tak pandai kita tambah. Moci tetap pandai, serba masakan boleh. Pada itik celup tepung pun pandai. Tiba-tiba bila nikah tak pandai, baru boleh komplain. Sebab kita tertipu. Mu tiap tengok kriteria masak, mu tengok muka jamai. Oh, kenang. Lepas tu dah anda masak, dah boleh komplain. Dah anda jahit, dah boleh komplain. Sebab mu tak tengok benda tu. Faham tak? Marah orang benda bertong sagar 30,000. Aku kerja posir tak dang sekarang. Kenapa? Mu tongong orang panggil. Faham tak? Bukan boleh wajib pandai masak. Kalau mu nak pandai jahit, kena cari yang pandai jahit. Tiba-tiba tak pandai jahit. Dulu mengaku pandai jahit, baru kita tertipu. Boleh marah. Siapa sini yang kita tengok nak bini itu tanya masak pandai ke tak? Ada tak? Tak. Ni tengok gambar tunjuk. Kenang dah di hidung dia ada gambar masak. Di mulut dia ada gambar masak. Tak, mu kenang.
kenal tengok muka. Gitu juga. Bila kita kahwin dengan orang laki-laki, tak mayang. Itu nak arah kat orang. Yang menikah dia buat dia. Dia tak mayang muat bik laki buat benda. Tahu tak? Tak ada salah kat orang. Lepas tu nikah ni hati-hati. Kalau kita kawan tak apa. Kita tak berakhir. Left group. Blok WhatsApp. Dan nikah dah nak buat mana? Faham lagi? Kan kerahak gitu. Tak? Ini masalah. Mulut pula. Apa benda mulut ni? Serba tak sedap. Ginilah. Dah kita dah kahwin dah. Kita dah ada adab masak. Kita suruh dia belajar masak. Ni ada chef akan mari ajar bini kita. Puang ada, lelaki ada. Kita bayar dia dalam 2,500 sebulan. Dia ajar. Allah parok benar. Dah mu cakap banyak kan? Aku win tu. Faham lagi? Anak suruh jadi pandai. Ada isteri dah anda jahit. Ramai mana dah anda jahit? Itu biasalah. Dah tu dah harga mahal dah. Barang mahal belaka. Dulu waktu Saka tahun 85 mula tubik tak ingat. 17,000. Betul tak? Ni second hand 30. Ropang itu kau. Ni 10,000 nu. Kuala Menjai. Payah 10,000. Betul tak? Dia tanya orang kalau perang ni. Di Telaga 10,000, 15,000 lah ni. Tahu tak Telaga? Kuala Menjai, Telaga, Tajai. Mu anak payah. Nampak tak? Tak boleh kata tadi zaman dia. Lepas tu saya bayar 15,000. Tak ada jahit dan apa lah. Mu nak pandai jahit pandai apa. Ayo 40. Ni jangan nak marah sangat kalau dia tak pandai. Itulah binimu satu-satu yang mudah berkahwin dengannya. Reda lah. Tak pandai tak sedap pun kata sedap lah. Pahit lepang. Mani molek. Dia gitu. Barulah kita dapat rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain yang bersedekah menderma untuk masjid. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah yang menyempurnakan pahala kamu di akhirat nanti. Allah manfa'na ma 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.